Antara paparan menarik hari ini, bantuan khas RM300 buat penjawat awam. Ning Abdul bakal jadi calon PAS di Cempaka. Semua esko Kedah dipanggil beri ketenangan pada SPRM. Azmi tanding Hulu Kelang, Rina Harun di Batu Tiga. Kerajaan hari ini mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan bantuan khas penghargaan sebanyak RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencit, penerima pencen terbitan, pesara kumpulan wang simpanan pekerja, pesara besar pilihan dan belum penerima pencen, veteran berpencen serta veteran tidak berpencen. Katanya bantuannya memanfaatkan 2.3 juta penjawat awam dan pesara. Kerajaan terus komited menyelaras gaji penjawat awam melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Maka sementara kajian gaji dan allowance diperincikan, yang dikeluhkan oleh penjawat awam mengatakan tiap jatuh kuasa akan mengambil masa, diteliti, dikaji oleh JPA, direview oleh Jemaah Menteri dan tentunya mengambil masa. Ya, kerana mengambil kira masalah ini, kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan. Menurutnya, bantuan khas itu diumumkan sementara kajian gaji dan allowance diperincikan. Pada masa sama, Anwar berkata kerajaan terus komited untuk menyelaraskan gaji penjawat awam dengan melihat kepada kemampuan kewangan kerajaan. Dengan pemberian permulaan ini, diharap penjawat awam akan terus berusaha gigih untuk menyokong hasrat kerajaan dan pembaharuan ekonomi madani, memberi perkhidmatan terbaik sekaligus membantu ruang fiskal kerajaan agar kerajaan dapat merealisasikan gaji baru perkhidmatan awam menjadi kenyataan. Ini hal yang patut difahami oleh masyarakat dan rakyat. Mengapa kita berikan pendekatan begini? Kerana hasil dari kecekapan pada badan seperti custom, LHDN itu telah berupaya meningkatkan pendapatan negara. Jadi dengan perhatian kerajaan berterusan, saya yakin hasil negara akan bertambah melebihi ujuran kita. Kerajaan menawarkan kredit e-tunai RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diberikan susulan kejayaan dan kesan besar program e-tunai kepada masyarakat. Kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Langkah itu sebahagian daripada perancangan ekonomi baharu kerajaan yang dinamakan ekonomi madani memperkasa rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan wawasan ekonominya hari ini menerusi pelancaran ekonomi madani. Antara 7 penanda aras yang penting, Malaysia sebagai negara 30 ekonomi terbesar dunia. Berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK, Malaysia kini di tangga ke-35. Kepada utama ekonomi madani adalah menambah baik sektor perindustrian Malaysia yang pada masa ini menyumbang 25% KDNK untuk menjadi pemancu pertumbuhan utama negara. Indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Malaysia kini di tangga ke-27. Ekonomi madani juga menyasarkan pelabur rakyat biasa dan perusahaan kecil dan sederhana untuk mengambil peluang dalam peluang pertumbuhan baru. Peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Matlamat yang digariskan rancangan Malaysia ke-12 adalah 40% menjelang 2025. Kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%
meningkat daripada 55.1% pada 2021. Indeks Pembangunan Manusia di tangga 25 teratas dunia, kedudukan pada masa ini adalah di tangga ke-62. Indeks Persepsi Rasuah di tangga ke-25 teratas dunia, kedudukan masa kini adalah di tangga ke-61. Kemampanan fizikal dengan defisit fizikal mencapai 3% atau lebih rendah. Defisit tahunan ini diunjurkan pada kadar 5%. Selepas dua penggal menjadi ahli parlimen dan tidak dicalonkan pada PRU ke-15 lalu, nama Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz dikatakan bakal dicalonkan semula oleh PAS. Kali ini nama bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu dijangka akan menjadi pencatoran Kelantan di salah satu kawasan yang paling selamat di negeri berkenaan. Beberapa sumber memaklumkan keputusan terakhir dibuat dalam mesyuarat Dewan Harian PAS Kelantan pada malam tadi. Katanya mereka bersetuju agar anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat itu dikemukakan sebagai calon bagi menggantikan posisi Fathan Mahmud di Dun Cepaka. Katanya setakat malam tadi saya dengar namanya lekat di Dun Cepaka, tapi tidak pasti juga adakah akan kekal sehingga hari pencalonan. Dia yang rapat dengan PAS Kelantan itu mendakwa sebelum ini PAS menawarkan 2 kerusi Dun kepada Nik Abdul, iaitu Kota Lama ataupun Kejap. Bagaimanapun katanya Nik Abdul hanya berminat jika PAS mencalonkannya untuk bertanding di Cepaka. Katanya, Nik Abdul tegaskan cuma mahu bertanding di Cepaka dan jika di kursi lain, dia tidak keberatan untuk diketepikan. Nik Abdul merupakan salah seorang tokoh yang dianggap pelapis dalam PAS. Selain menjadi Ketua Pemuda PAS, dia pernah mendapat undian tinggi semasa pemilihan anggota jawatankuasa PAS Pusat. Sebelum ini, dia menjadi ahli parlimen Pasir Mas pada PRU ke-13 dan berpindah ke kursi Bachut 5 tahun kemudian. Dia pernah mencuri tumpah ramai ekoran tulangnya rakaman audio mengenai pembabitannya dalam perbincangan tertutup mengenai kerjasama di sebalik tabir di antara PAS dan UMNO serta persaingan dua kem berbeza dalam parti berkenaan. Ketika PAS berada di persimpangan kerana terpaksa memilih untuk bersama dengan UMNO atau bersatu, Nik Abdul dilihat bercenderung ke Menara Dato' Onn di Kuala Lumpur. Namanya kemudian tercicir dalam calon ahli parlimen PAS PN semasa PRU ke-15 berlangsung. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, kesemua exco kerajaan negeri itu diminta memberi keterangan berhubung kes yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Beliau berkata ada dalam kalangan exco yang telah memberi keterangan masing-masing pada hari ini. Sementara selebihnya dijangka akan berbuat demikian. Dalam sejarah negeri Kedah, belum pernah lagi tiap-tiap exco kerajaan negeri kena menghadap SBRM. Belum pernah lagi. Inilah sejarah. Termasuk yang terpaksa menghadap SBRN, penasihat undang-undang negeri pun kena menghadap SBRN, tuan-tuan bayang. Penasihat undang-undang negeri ni taraf dia sama macam hakim. Semua isu perundangan, semua orang akan bawa kepada penasihat undang-undang negeri, minta pandangan undang-undang dan pandangan undang-undang daripada penasihat undang-undang negeri itu terpakai. Tapi tuan-tuan, dek kerana terdesak, tidak ada isu, tidak ada modal untuk menekan kita, dicipta pelbagai tuduhan dan fitnah sehingga tiap-tiap exco dan pegawai tinggi kerajaan terpaksa menghadap SPRM. Seorang-seorang sampai 8 jam, tuan-tuan. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian RAE di Kedah. Azam berkata pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk Muhammad Sanusi. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata dia juga akan memberi keterangan kepada polis namun tidak pasti ia berkaitan dengan apa. Bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali akan meninggalkan Bukit Antarabangsa untuk bertanding di kerusi Hulu Kelang. Timbalan Pengerusi Biro Perundangan dan Perlembagaan Bersatu, Syashalina Abdul Latif akan mengambil alih sebagai calon PN di Bukit Antarabangsa. Syashalina sebelum ini gagal dalam usaha menawar kerusi Parlimen Ampang semasa pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, sekutu Azmin yang lain turut berada dalam senarai calon iaitu Muhammad Hidmat Idham, Gombak Setia dan Dr. Afif Baharin, Taman Medan. Ketua Wanita Bersatu Rina Harun dalam pada itu cuba membuat kemunculan semula sebagai wakil rakyat dengan bertanding di kerusi Batu Tiga. Di Tanjung Karang, anak perempuan Noh Emah Nurul Syazwani akan bertanding di kerusi Dempah Matang. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi diumumkan akan bertanding di Dun Sekijang, manakala Pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asari akan mencabar lawannya di Dun Selat Kelang. PN tidak mengumumkan calon Menteri Besar di Selangor. Secara keseluruhan, Bersatu bertanding sebanyak 31 kerusi di Selangor, diikuti PAS 17 dan Gerakan 8.
Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.